Di bahagian selatan India, di bawah lapisan batu dan debu, tersembunyi sebuah kuil. Ia adalah salah satu tempat terkaya di planet ini, yang kewujudannya tidak diketahui ramai untuk sekian lama. Kita sering beranggapan bahawa semua harta karun agung telah ditemui dan kuil-kuil purba telah lama dikaji. Namun, ini tidak benar. Di bawah tanah, bilik-bilik kebal yang termeterai telah ditemui, dipenuhi dengan emas, permata, dan artifak yang tidak pernah disentuh selama beratus-ratus tahun. Kita berbicara tentang bertantan emas, berlian paling langka, dan perhiasan purba yang berusia lebih dari 1000 tahun. Beberapa dewan yang ditemui menjangkau kedalaman puluhan meter, dan kandungannya masih menjadi misteri. Hari ini, kita akan membongkar bagaimana harta karun ini kekal, tidak ditemui selama berabad-abad, mengapa rahasianya masih menimbulkan ketakutan meskipun di kalangan penyelidik, dan apa sebenarnya yang tersembunyi di sebalik pintu terakhir yang termeterai itu. Mari kita turun ke bawah tanah dan lihat apa sebenarnya yang disembunyikan oleh kuil yang penuh emas ini. Bayangkan sekumpulan orang di koridor gelap jauh di bawah tanah. Dinding di sini tidak pernah melihat cahaya matahari selama lebih dari 500 tahun. Di tangan mereka terdapat alat logam yang berat. Cahaya lampu suluh yang kuat menerangi sebuah pintu besar dalam kegelapan mutlak. Tiada kunci atau lubang kunci yang biasa pada pintu ini. Mereka adalah ahli-ahli suruhanjaya khas yang telah diberi hak untuk memecahkan miterai lama kuil paling tersembunyi di India ini. Tempat ini telah dilindungi selama berabad-abad oleh kerajaan Travancore. Tiada seorang pun daripada mereka pada saat itu tahu bahawa dalam beberapa minit mereka akan menyaksikan penemuan yang akan menggemparkan ekonomi dunia. Semua ini diatur oleh seorang lelaki, seorang peguam bernama Thiruvananthapuram Sundararajan. Mengapa dia memutuskan untuk mencabar dinasti diraja yang berkuasa dan mendakwa bahawa kekayaan besar tersembunyi di bawah lantai kuil? Ramai pada masa itu menganggapnya gila. Dia memfailkan tuntutan di Mahkamah Agung India. Selama bertahun-tahun, dia menuntut agar negara mengambil alih ruang bawah tanah kuil Sri Padmanabhaswamy yang terbiar itu. Semasa prosiding mahkamah berlangsung, khabar angin tersebar di seluruh bandar. Ada yang menjangkakan timbunan emas. Ada pula yang bimbang akan perangkap purba yang mampu menghentikan sesiapa sahaja yang cuba masuk. Apabila mahkamah akhirnya memberi kebenaran, kumpulan itu mula turun ke dalam sejarah. Udara di bawah sangat padat. Sukar untuk bernafas dalam masa 2 minit sahaja kerana kelembapan. Dinding-dindingnya tebal dengan jelaga dari lampu minyak. Di lantai, terdapat sisa-sisa persembahan yang telah bertukar menjadi serbuk kelabu. Tetapi semua ini menjadi tidak penting apabila papak batu besar pertama akhirnya menyerah di bawah tekanan alat. Para pekerja mula perlahan-lahan mengalihkan batu-batu besar itu. Bunyi geseran logam yang tajam dengan granit purba bergema di seluruh ruang bawah tanah. Sistem pengunciannya begitu rumit, sehingga kesilapan kecil boleh menyebabkan siling batu runtuh. Pakar-pakar bertindak dengan ketepatan 1 milimeter demi 1 milimeter, membuka laluan ke alam yang tidak diketahui. Dan apabila celah sempit pertama akhirnya terbuka, aliran udara sejuk membeku keluar dari kedalaman dewan. Udara ini tidak bergerak selama lebih dari 500 tahun. Lampu suluh menerangi bentuk-bentuk objek yang aneh. Pada saat itu, kumpulan itu senyap sepenuhnya. Apa yang mereka lihat membuatkan ahli arkeologi berpengalaman melupakan peraturan. Di hadapan mereka, terdapat dewan yang luas, di mana emas tidak disimpan dalam peti, tetapi bertimbun di atas lantai seperti gunung. Pernahkah Anda melihat begitu banyak emas, sehingga Anda boleh berjalan di atasnya seperti di pantai? Itulah pemandangan yang menyambut Suruhanjaya itu
apabila mereka memasuki dewan yang berkod A. Di bawah kaki mereka, bukan lantai batu, mereka memijak lapisan tebal shilling emas dan cincin berharga. Lapisan emas di beberapa tempat mencapai kedalaman 30 cm. Orang ramai bergerak sangat perlahan, bimbang akan merosakkan barang-barang rapuh yang diperbuat daripada logam tulen itu. Cahaya lampu suluh memantul dari dinding yang keseluruhannya dilapisi lembaran emas nipis. Seolah-olah seseorang telah menuangkan kandungan beratus-ratus lori besar berisi permata di sini. Tetapi bagaimana begitu banyak emas tulen boleh terkumpul di satu tempat? Di tengah-tengah kilauan ini, para penyelidik menemui objek-objek misteri. Di sudut jauh bilik itu, berdiri tempayan tanah liat yang besar. Ketinggian tempayan ini hampir sama dengan orang dewasa. Seorang ahli arkeologi mengintip ke dalam salah satu daripadanya. Tiada air mahupun minyak. Tempayan itu penuh padat sehingga ke bibir dengan debu emas tulen. Berat keseluruhan debu ini di dalam bilik ini sahaja mencecah lebih dari 50 kilogram. Debu ini sangat halus sehingga pada pergerakan udara yang sedikit pun ia akan naik ke atas, mewujudkan kabus yang bersinar di sekeliling orang ramai. Selain debu ini, beratus-ratus peti kayu jati yang besar turut ditemui di dewan itu. Selama beratus-ratus tahun, kayu itu telah menjadi serbuk. Apabila pekerja cuba membuka penutupnya, ia hancur di tangan mereka. Semua kandungan peti, shilling emas dan jongkong bertaburan keluar, menambahkan lagi timbunan permata yang sedia ada. Intrigu semakin memuncak. Setiap minit berada di ruang bawah tanah. Salah seorang pegawai melihat bungkusan besar di hujung dewan. Ia diselimuti kain yang sangat lama. Kain itu ditanggalkan dengan berhati-hati. Di bawahnya tersembunyi patung dewa yang besar. Ia adalah emas tuang tulen seberat ratusan kilogram. Patung itu dihiasi lebat dengan berlian. Saiznya boleh dibandingkan dengan buah beri besar. Tetapi nilai utamanya bukan hanya pada harganya. Di dasar patung ini terdapat shilling yang kelihatan asing sama sekali. Ia tidak menyerupai mata wang tempatan India purba. Ini adalah wang yang digunakan oleh orang di hujung dunia yang lain ribuan tahun dahulu. Bagaimana ia boleh sampai ke bilik bawah tanah tertutup yang tidak mempunyai akses selama beratus-ratus tahun? Jawapannya tersembunyi dalam sejarah rahsia laluan perdagangan yang menghubungkan India dengan empayar-empayar masa lalu. Mengapa karung wang dari empayar Rom berada di bilik bawah tanah yang tertutup? Soalan ini membingungkan para saintis apabila mereka mula memeriksa penemuan di Dewan A. Di antara bertantan emas, mereka menemui beg kulit kecil yang secara ajaib tidak hancur menjadi debu. Di dalamnya terdapat beratus-ratus shilling emas yang jelas memaparkan wajah Maharaja Rom. Ini bermakna satu perkara. Kekayaan di tempat rahsia ini telah terkumpul selama ribuan tahun berturut-turut. Setiap shilling seperti itu hari ini bernilai sama seperti sebuah kereta baru. Dan di kuil ini, mereka menemui satu baldi penuh. Ini bukan sekadar harta karun yang kaya, tetapi arsip ekonomi dunia yang disimpan dalam keadaan sempurna di bawah tanah. Namun, masa untuk terkejut cepat berakhir apabila pakar beralih untuk mengkaji objek yang lebih besar. Mereka menemui lebih dari 1,000 rantai emas panjang. Berat setiap satu melebihi 20 kilogram. Panjang beberapa rantai ini melebihi 5 meter. Mengapa orang purba memerlukan begitu banyak perhiasan besar? Penjelasannya mudah. Pada zaman dahulu, pemerintah tempatan menggunakan rantai sedemikian untuk gajah perang mereka. Semasa perarakan rasmi, haiwan-haiwan besar itu benar-benar dihiasi dengan emas tulen. Ini menunjukkan kepada seluruh dunia kekuatan dan kekayaan kerajaan Travancore. Selain rantai, mahkota yang dihiasi lebat
dengan rubi dan zamrud turut ditemui di dewan itu. Beratnya begitu besar sehingga seseorang mungkin tidak dapat memakainya di kepala selama lebih dari 10 menit. Keadaan menjadi benar-benar tegang apabila penilai cuba menamakan nilai keseluruhan dewan ini sahaja. Angka-angka meningkat setiap menit. 10 bilion dolar AS, 12, 15. Akhirnya, Suruhanjaya itu secara rasmi menetapkan angka 22 bilion dolar AS. Untuk Anda dapat membayangkan skala ini dengan lebih baik, jumlah ini jauh lebih besar daripada keseluruhan rizab emas banyak negara Eropah. Tetapi sebaik sahaja berita tentang kekayaan ini tersebar di sekitar kawasan itu, peristiwa aneh mula berlaku di kuil tersebut. Orang ramai mula berbisik bahawa emas itu sendiri tidak mahu dibawa keluar ke cahaya matahari, dan pintu seterusnya hanya mengesahkan ketakutan ini dengan cara yang paling tidak dijangka. Kumpulan penyelidik menemui dinding batu besar. Ini adalah pintu bilik kebal rahsia yang berkod B. Pada pintu ini, tiada kunci, tiada pemegang, dan tiada engsel. Seluruh permukaannya dipenuhi dengan ukiran ular kobra besar yang bersedia untuk menyerang. Sebaik sahaja ahli-ahli Suruhanjaya mendekati pintu ini, para pendeta utama kuil menghalang laluan mereka. Mereka menyatakan bahawa bilik ini tidak boleh dibuka dalam apa jua keadaan. Tidak lama lagi, Anda akan mengetahui rahsia sebenar di sebalik pintu bertutup terakhir dan mengapa ia begitu ditakuti. Menurut legenda purba, penghalang ini dimeterai bukan dengan kunci biasa, tetapi dengan bunyi suci. Hanya orang yang mengetahui mantra khas boleh masuk tanpa bahaya. Jika alat biasa atau bahan letupan digunakan, ia akan menjadi punca malapetaka serius bagi setiap orang. Pada saat ini, sesuatu yang tidak dapat dijelaskan berlaku dalam kumpulan itu. Beberapa pekerja berpengalaman tiba-tiba meninggalkan alat mereka dan enggan meneruskan kerja. Mereka mendakwa mendengar bunyi aneh dari sebalik pintu tertutup itu. Orang ramai menggambarkannya sebagai bunyi deruan air yang kuat dan desisan menakutkan ribuan suara. Walhal, di sebalik dinding itu, mengikut semua hukum fizik, sepatutnya terdapat kesunyian mutlak. Suasana di ruang bawah tanah menjadi begitu berat sehingga pegawai-pegawai memutuskan untuk berehat. Tetapi perkara paling menakutkan berlaku tepat sebulan kemudian. Peguam Tiruvananthapuram Sundararajan tiba-tiba meninggal dunia. Tragedi ini berlaku dengan sangat pantas dan pakar gagal menemui penjelasan logik. Peristiwa tragis ini mengubah semua skeptik menjadi orang yang takut mendekati dewan yang berkod B. Mengapa pintu ini direka begitu aneh? Jurutera kemudiannya menyedari satu perincian penting. Logam khas pintu ini diperbuat daripada aloi yang hampir tidak membenarkan gelombang radio menembusinya. Ini bermakna di sebalik pintu itu terdapat sebuah bilik dengan dinding yang sangat tebal. Jika tiada sihir di sini, apakah mekanisme yang tersembunyi di sebalik lukisan ular ini? Jawapannya ternyata jauh lebih berbahaya daripada mana-mana legenda. Bagaimana jika seluruh kuil ini adalah satu perangkap kejuruteraan gergasi? Apabila para saintis melakukan pengimbasan asas menggunakan georadar yang kuat, mereka menemui sistem ruang kosong dan saluran paip di bawah Dewan B. Kuil ini terletak berhampiran lautan. Tukang-tukang purba telah memahat saluran dalam di dalam batu yang menghubungkan ruang bawah tanah dengan air laut. Saluran-saluran ini disekat oleh injap-injap yang kuat yang dipegang pada tempatnya oleh berat pintu Dewan B itu sendiri. Jika ia cuba dibuka secara paksa, injap-injap ini akan serta-merta terbuka di bawah tekanan. Ribuan tan air lautan akan membanjiri dalam masa beberapa saat. Ini adalah sistem keselamatan yang sempurna. Mana-mana perompak tidak akan mempunyai peluang sama sekali.
Tetapi bukan itu sahaja. Air bukan sahaja akan memenuhi semua dewan emas. Ia juga akan menghakis sepenuhnya asas kuil. Bangunan batu yang bertantan beratnya ini tidak akan dapat bertahan. Itulah sebabnya pihak berkuasa moden India takut menggunakan peralatan penggerudi. Mereka faham bahawa satu langkah yang salah boleh memusnahkan bukan sahaja harta karun, tetapi juga monumen sejarah yang unik ini. Pembina purba telah mengira semuanya, menggabungkan ketakutan manusia terhadap kutukan dengan pengiraan tepat pada zaman itu. Intrigu sebenar terletak pada hakikat bahawa di sebalik pintu pertama dengan kobra itu terdapat satu lagi penghalang. Ia diperbuat daripada perak tulen dan mempunyai mekanisme pembukaan yang rumit. Tetapi, bagaimana pemerintah kerajaan kecil Travancore mampu membina sistem yang begitu kompleks? Untuk memahami ini, kita perlu melihat dengan teliti apa yang sebenarnya mereka percayai. Mereka mencipta sistem unik di mana wang yang banyak tidak dimiliki oleh sesiapa pun. Tetapi bagaimana ini berfungsi dalam keadaan peperangan yang berterusan? Bagaimana anda boleh menyembunyikan $1 triliun AS dari empayar paling berkuasa di dunia? Jawapannya diketahui oleh seorang raja bernama Martanda Varma. Pada pertengahan abad ke-15, beliau melakukan perbuatan yang hari ini akan disebut sebagai keputusan undang-undang yang jenius. Beliau secara rasmi menyerahkan seluruh kerajaannya dan kekayaannya kepada Dewa Vishnu. Sejak hari itu, beliau dan semua keturunannya dianggap hanya sebagai pengurus yang diamanahkan dan sama sekali bukan pemilik tanah ini. Ini bermakna tiada satu pun shilling emas dari kuil itu boleh dibelanjakan untuk keperluan pribadi raja atau istananya. Malah untuk menyediakan tentera, wang ini dilarang dibelanjakan. Emas menjadi objek suci yang dilarang disentuh demi keuntungan. Apabila pasukan British mula menduduki tanah India, mereka terlebih dahulu merampas istana-istana yang kaya. Tetapi apabila mereka mendekati pintu kuil Sri Padmanabhaswamy, mereka menghadapi halangan yang tidak dijangka. Para pendeta dan rakyat turun ke jalanan dan menyatakan bahawa semua emas di bawah tanah itu bukan milik raja, tetapi milik dewa. Pada zaman itu, malah penjajah pun benar-benar bimbang akan pemberontakan agama yang boleh memusnahkan kekuasaan mereka. Pegawai British beberapa kali cuba memeriksa ruang bawah tanah, tetapi setiap kali mereka disambut oleh ribuan orang yang bersedia mempertahankan kuil itu. Akhirnya, British memutuskan untuk tidak mengusik. Mereka tidak dapat membayangkan bahawa di bawah papak lantai biasa terdapat simpanan emas yang beberapa kali ganda melebihi anggaran tahunan London. Keluarga diraja terus menambah simpanan ini selama berdekad-dekad. Walaupun pada masa yang paling sukar, mereka tidak mengambil 1 gram pun logam dari ruang bawah tanah. Ini adalah simpanan kepercayaan yang tidak boleh disentuh oleh seluruh rakyat. Setiap shilling baru dan setiap perhiasan baru melalui pencatatan ketat oleh para pendeta. Semua rekod ini dicatatkan pada daun lontar khas. Banyak daripadanya kekal hingga ke hari ini dalam keadaan sempurna. Inilah yang membantu Suruhanjaya pada tahun 2011 memahami di mana sebenarnya untuk mencari pintu masuk ke ruang bawah tanah. Tetapi hari ini, sumpah purba ini terancam. Negara moden ingin menggunakan emas ini untuk menyelesaikan masalah ekonomi. Pertarungan untuk harta karun itu kini beralih ke Dewan Mahkamah Agung Negara. Hari ini, kuil Sri Padmanabhaswamy adalah kubu yang paling dijaga di India. Selepas seluruh dunia mengetahui tentang $22 bilion AS di Dewan A, kerajaan negeri memutuskan bahawa sumber daya seperti itu harus dimiliki oleh rakyat. Pertikaian undang-undang bermula selama hampir 9 tahun.
Pegawai kerajaan mencadangkan untuk meleburkan perhiasan purba menjadi jongkong emas untuk diletakkan dalam dana rizab negara. Mereka mendakwa bahawa ini akan membantu India serta-merta menjadi salah satu ekonomi terkaya di dunia. Tetapi orang-orang yang beriman dan wakil keluarga diraja berpegang teguh pada pendirian mereka hingga ke akhir. Mereka percaya bahawa ini akan membawa kepada akibat yang tidak dapat diperbaiki. Perbicaraan mahkamah mengenai kes ini menyerupai sebuah thriller. Peguam terbaik negara berhujah, sama ada patung dewa, boleh menjadi pemilik harta yang sah. Akhirnya, pada tahun 2020, Mahkamah Agung India mengeluarkan keputusan yang mengejutkan ramai. Mahkamah secara rasmi mengiktiraf bahawa keluarga diraja berhak menguruskan kuil itu. Struktur kerajaan dilarang keras untuk campur tangan dalam urusan bilik kebal atau mengeluarkan apa-apa dari sana tanpa persetujuan para pendeta. Sejurus selepas itu, zon keselamatan telah diwujudkan di sekitar kuil. Hari ini, ratusan pengawal keselamatan bertugas di sana. Kamera moden dipasang di dalam bangunan dan sensor khas bertindak balas terhadap getaran lantai yang paling kecil. Tetapi walaupun dengan pengawal yang begitu kuat, misteri terbesar di ruang bawah tanah masih belum terpecahkan. Sementara peguam di mahkamah berhujah mengenai wang di Dewan A, para saintis terus mengkaji dinding Dewan yang berkod B. Dengan bantuan peralatan, mereka menemui sesuatu yang luar biasa. Ternyata di sebalik pintu pertama, terdapat satu lagi bilik dalam. Ia menjangkau ke bawah sedalam 10 meter. Dan data imbasan menunjukkan bahawa di sana terdapat objek-objek yang bentuknya sama sekali tidak menyerupai apa-apa yang biasa kita lihat di muzium. Ini bukan shilling atau mahkota. Ini adalah sesuatu yang sama sekali berbeza, yang menimbulkan teori-teori paling berani. Ramai penyelidik secara serius percaya bahawa artifak purba dari tamadun lain tersembunyi di sana. Bagaimana jika yang tersembunyi di sana bukan emas, tetapi pengetahuan purba? Data terkini yang diperoleh melalui tomografi menunjukkan hasil yang menakjubkan. Di sebalik pintu dengan ukiran kobra, terdapat penghalang kedua yang diperbuat daripada perak tulen. Dan di sebalik dinding perak ini, terletak sebuah bilik di mana terdapat kotak logam yang aneh. Penyelidik mengandaikan bahawa di dalam kotak-kotak ini mungkin tersimpan manuskrip purba pada helaian emas. Rekod-rekod ini mungkin menggambarkan teknologi tamadun yang wujud di planet kita sebelum banjir besar. Ini mungkin bukan sekadar bank gergasi, tetapi perpustakaan agung zaman purba yang telah dijaga oleh manusia selama ribuan tahun berturut-turut dari sebarang campur tangan luar. Sementara pihak berkuasa kerajaan dan para pendeta sedang berunding mengenai masa depan tempat ini, semua harta karun terus tersembunyi dalam kegelapan mutlak. Emas ini telah berjaya bertahan dari kejatuhan empayar-empayar besar, tahun-tahun penjajahan, dan 2 perang dunia. Ia berfungsi sebagai peringatan kepada kita bahawa di dunia kita masih terdapat tempat-tempat di mana manusia lebih baik tidak masuk tanpa izin. Kuil ini dianggap sebagai tempat terkaya di seluruh planet dan rahsianya terus mengganggu fikiran jutaan orang. Setiap percubaan baru untuk mengintip ke dalam Dewan B yang tertutup hanya menambah intrigu dan ketakutan terhadap apa yang mungkin akan terungkap kepada seluruh dunia. Mungkin beberapa rahsia besar harus kekal termeterai selamanya agar tidak mengganggu keseimbangan rapuh antara masa lalu dan masa depan.